Assalamualaikum dan juga selamat berpuasa lah. Okay, awak sihat? Waalaikumsalam. Ya, selamat berpuasa. Alhamdulillah sihat. Okay, Alhamdulillah. Macam mana puasa? Okey tak? Sepanjang Alhamdulillahirrahmanirrahim. Okay, Alhamdulillah. Cepat kan? Dah masuk puasa yang kelima, hari kelima dah. Dah hari kelima dah. Cepat Cepat je. Ya. Okay. Sekarang ni awak dekat mana? Oh, sekarang ni saya ada dekat rumah. Saya stay dekat rumah. Start daripada first PKP tahun lepas. Oh, sekarang ni dekat rumah lah. Belajar online. Belajar online. Okay. Internet okey tak? Alhamdulillah, setakat hari ni internet okey. Okay, so far semua okey kan? Alhamdulillah. Okey tak ni Nabila buat sesi counselling online? InsyaAllah okey kot. Okay, selesa tak? Selesa. Okay, Alhamdulillah. Yelah, kalau dekat rumah ni biasa kan banyak komitmen kan? Betul, sebab duduk kat rumah kan kita kena segala apa masalah yang kita hadapi, kita kena tanggung lah ya. Okay, sebelum tu izinkan saya lah untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu sebelum kita memulakan sesi. Okay, boleh tak? Boleh. Okay, nama saya Nur Aina Syahira binti Arifin. Awak boleh panggil Cik Aina ke boleh, okay? Boleh je mana-mana, tak kisah. Okay, saya ni merupakan kaunselor perantis awak pada hari ini. Okay, segala masalah apa yang awak hadapi sekarang, awak boleh kongsi kepada saya. Apa sahaja yang awak selama ni ialah terbuku dalam hati kan, tak tahu nak cerita dekat siapa. So awak bolehlah cerita dekat saya malam hari ni. Okay, boleh. Dan saya juga nak minta awak perkenalkan diri awak supaya kita lebih mengenali antara satu sama lain. Okay, boleh. Nama saya Nurul Nabila binti Mazuki. Cik Aina boleh panggil saya Nabila. Saya berumur 22 tahun dan saya stay dekat Kedah lah. Oh, stay dekat Kedah. Ya, saya. Okay. Kedah tu dekat mana Nabila? Saya stay dekat Pendang. Oh, Pendang Pendang tu macam kawasan dia dengan penuh sawah kan? Ke? Ya. Bukan? Dia macam ada jugalah sawah, lepas tu makan jugalah. Oh, dekat Pekan lah. Nabila belajar kat mana? Nabila belajar dekat Sekolah Kebangsaan Syed Ibrahim waktu tingkatan 6. Oh, belajar lepas STPM lah. Okay. Kalau dari Pendang tu, nak pergi UM ambil masa tu berapa lama? Okay. Kalau masa tu sekitar 1 jam 30 minit macam tu je lah. Oh, jauh juga Saya ingatkan dekat je di UM dengan Pendang tu. Tak, jauh jugalah. Oh, okay. Lepas tu Nabila boleh tak tahu keluarga Nabila berapa orang adik-beradik? Okay, boleh. Saya anak sulung daripada adik-beradik. Ibu saya, ibu tunggal. Arwah ayah saya dah tak ada 7 tahun yang lepas. So saya ada 2 orang adik lelaki. Seorang form 2, seorang lagi darjah 4. Oh, semua dah besar lah. Nabila ni anak sulung kan? Ya, saya. Okay. Nabila anak sulung. Okay.
anak sulung mesti banyak komitmen kan. Betul-betul anak sulung ni banyak sikit lah cabaran dia. Hmm. Cabaran kan. Sebab lagi adik tu lagi ramai dekat bawah kita kan. Ya, betul-betul banyak lah Okay, juga tak apa. godaan. Anak sulung mesti tunjuk contoh yang baik untuk adik-adik. InsyaAllah. Okay, nampak Nabila ni seorang yang bertanggungjawab. Seorang bertanggungjawab. Okay. Sebelum tu, boleh saya tahu tak, sebelum ni kan Nabila pernah tak join mana-mana sesi kaunseling, kelompok ke, individu ke, pernah tak? Sejauh mana sesi kaunseling dan malam ni sesi malam ni adalah sesi pertama bagi saya. Oh, Nabila tak pernah join. Belum. Okey, untuk pengetahuan Nabila, sesi kaunseling kelompok dan satu lagi juga adalah secara individu, seperti mana yang kita buat ni lah, secara individu. Okey, faham tak Nabila? Okay, faham. Dengar tak? Faham. Jadi beza dia untuk sesi kaunseling ni, kalau sesi individu hanyalah kaunselor dengan klien kan? Betul. Sesi individu dia hanya kaunselor dan klien. Lebih macam berrahsia lah, antara kita je tahu. Kalau kelompok ni dia ramai, lebih daripada satu orang lah. Secara beramai. Okay. Lepas tu dia juga berbeza dari segi masa. Kalau contoh sesi kaunseling kelompok, dia mengambil masa lebih kurang 1 jam hingga 2 jam dalam sesi tu. Okay. Manakala kalau sesi kaunseling seperti yang kita jalankan, lebih kurang 45 minit hingga 1 jam je. Lepas tu, untuk pengetahuan Nabila juga, sesi kaunseling ni kita dijalankan sebanyak 5 hingga 6 kali sesi. Tetapi, dia juga bergantung kepada Nabila lah. Kalau Nabila selesa dengan saya, Nabila boleh teruskan sesi kaunseling tersebut. Kalau Nabila tak selesa pun, Nabila bolehlah berhaklah untuk tukar kepada kaunselor ke. Tidak menjadi masalah lah. Kalau Nabila tak selesa, kalau selesa dengan saya, boleh terus. Okay, faham je Ina. Lagi. Faham. Okay. Jelas tak Nabila? Jelas. Okay. Untuk pengetahuan Nabila juga, sesi. Okay. Untuk pengetahuan Nabila, sesi kaunseling ni dijalankan, sesi kaunseling yang kita jalankan pada hari ini ada etika kerahsiaan. Okay. Di mana segala perkongsian yang Nabila ceritakan kepada saya hari ini adalah saya dan Nabila je tahu, tak ada pihak luar pun tahu perkongsian kita, kita berdua je tahu. Okay. Lepas tu, tetapi kalau masalah tu, macam contoh masalah tu boleh memberikan impak negatif, macam boleh mencederakan diri Nabila ataupun pihak luar, saya tidak teragak-agak lah untuk memberitahu pihak berwajib sebab itu adalah tanggungjawab saya sebagai kaunselor. Okay. Tetapi Nabila tak payah takut lah. Semua masalah tu dapat diselesaikan lah. Tetapi tak ada siapa pun tahu. Okey. Jelas tak Nabila? Jelas ya Ina. Okay. Lepas lupa lah nak tanya, Nabila belajar lepasan STPM kan? Ya saya. Okay. Boleh tak saya tahu kenapa Nabila lepasan STPM tu Nabila apa tu yang panggil kita CUPU kan lepas STPM tu? Ya. Boleh tak Nabila memilih kos kaunseling? Okey.
Lepas Macam contoh Nabila ni pernah dengar daripada Senia ke? okey. Yang saya kan keluaran STPM. Jadi bila isi UPU ni saya minta pendapat daripada cikgu kaunseling dan dia pun bagi sokongan yang sepenuhnya lah untuk saya isi kos kaunseling ni, dan alhamdulillah lah saya mendapat rezeki dalam kos ni. Alhamdulillah lah dapat kos kaunseling kan. Mesti Nabila ni seorang yang suka mendengar masalah kan. Lepas tu suka tolong orang. Boleh lah sikit-sikit tu Cik Ena. Nampak tu Nabila macam suka tolong orang. Lepas tu suka dengar masalah orang. Sesuai nanti jadi kaunselor yang berjaya. Boleh lah sebab macam rakan-rakan pun selalu kongsi ada jugalah dengar-dengar masalah, kemudian bagi nasihat dekat kawan-kawan kan, bantu-bantu macam tu je lah. Betul. Kalau kita macam dapat selesaikan masalah tu rasa macam lega kan, dapat selesaikan masalah kawan kita tu semua. Betul tu Aina. Okay, baiklah. Boleh kita mulakan sesi? Boleh, silakan Cik Aina. Nabila okey tak? Dah ready? Dah ready dah. Okay, jom kita mulakan. Okay, boleh saya tahu apa masalah yang Nabila ingin kongsikan kepada saya hari ini? Okey, untuk masalah yang saya nak kongsikan dengan Cik Aina pada malam ni, saya rasa macam saya ada masalah tentang macam saya kurang selesa dengan orang sekeliling saya yang selalu bertanyakan pembelajaran secara online ni. Dia macam ganggu jugalah kat saya, macam kenapa tak balik you lagi? Kenapa stay dekat rumah? Dah berhenti study ke? Dia tanya macam tu sedikit sebanyak dia macam saya rasa kurang selesa lah kan, bila setiap kali nak jumpa dengan jiran-jiran mesti mereka akan tanya macam tu. Betul. Yelah kalau macam contoh jiran ke tanya macam dah tak belajar ke, sedangkan kita belajar kan lain lagi, nak masuk kelas lagi kan. Betul. Kadang-kadang kita nak cakap lebih-lebih pun tiba-tiba jiran cakap. Diorang cakap macam kalau kita nak cakap lebih-lebih pun diorang macam kurang faham lah kan, sebab pembelajaran online kan. Dia pun tak tahu macam mana cara kita belajar online. Betul. Ya betul, sebab kalau macam yelah orang kampung kan, kita bukan nak memperlekehkan dia, tapi dia tak tahu student yang pada masa kini ni dia boleh belajar online. Macam kalau dulu hari-hari ada hadap buku je kan. Sekarang ni kan zaman moden. Yelah saya faham, mesti Nabila akan terasa macam selalu je orang memperlekehkan saya, sedangkan saya struggle belajar. Betul, sebab macam kita pun nak bagi pemahaman dekat mereka pun macam susah sikit kan, sebab diorang tak faham sangat tentang pembelajaran kita ni macam mana. Setiap hari kita belajar online tu macam mana, mereka tak faham, mereka tak nampak dengan mata mereka sendiri. So saya anggap benda ni macam tak apalah, sabar je lah. Betul. Okay, kalau macam contoh macam bila makcik tu datang contoh cakap tanya, Nabila ni dah tak belajar ke? Nampak macam duduk rumah je. Okay, apa benda yang Nabila pernah buat lah? Macam contoh, takkanlah tak nak dengar kan, macam derhaka pula kan. Contoh Nabila elakkan tu macam mana? Okay, kan jiran yang macam tu kan, saya cuba macam jawab jugalah. Saya jawab sekarang ni musim COVID. Saya tahu tak pihak universiti ni macam ada bagi
pilihan tak sama ada student ni boleh stay dekat rumah ke, sama ada boleh stay dekat rumah ataupun boleh stay kampus Oh, pihak universiti pada awal sebelum mula SEM baru, pihak U telah bagi tahulah dengan pilihan kita macam nak stay dekat U ke ataupun nak stay dekat rumah. So kalau bagi pelajar yang nak stay dekat U, dia kiranya macam depa tak boleh balik puasa raya apa semua dekat rumah lah. Jadi saya rasa kebanyakan ambil keputusan untuk stay dekat rumah lah. Betul-betul. Kalau balik, maksudnya kalau contoh pelajar tu balik dekat kampus tak boleh balik raya lah. Sebab kalau balik dekat kampus macam untuk kurangkan daripada penyakit COVID ni lagi merebak lah kan. So bila stay dekat U, sekitar U sahaja, mereka tak boleh keluar pergi luar apa semua. So macam selamat lah kan. Betul. Baguslah kalau pihak universiti buat macam tu kan. Kalau macam dia buat secara paksa, kalau macam yang tak setuju, dia boleh macam memberikan pelajar tu stres, macam tu kan. Betul. Macam so baguslah pihak Nabila Belaya UUM kan. Betul. Ya saya, sebab kalau macam memudahkan pelajar lah untuk buat keputusan sama ada nak stay dekat U ataupun nak stay dekat rumah. Betul. Maksudnya macam pihak UUM ni macam memberi apa tu orang panggil macam pilihan buat yang terbaik lah untuk student ni. Saya pun ada pernah nampak dia lah, dia bagi pilihan, semua pilihan tu di tangan pelajar. Betul, sebab pihak UUM ni yang bagusnya dia telah maklumkan keputusan ni lebih awal kepada pelajar. So pelajar boleh buat keputusan dengan segera lah kan. Betul-betul. Kalau macam last minute, macam berbagi kan, bila beli tiket balik, lepas tu cakap-cakap tak boleh ke macam mana. Okay, lepas tu saya juga nak tanya lah, macam Nabila kan cakap macam orang sekeliling cakap macam Nabila ni dah tak belajar ke, nampak macam duduk rumah je, tak balik kampus pun, macam benda tu memberi tekanan tak kepada Nabila? Kalau macam bagi tekanan jugalah, sebab kita nak kena hadap jiran-jiran yang tanya soalan kita macam tu. Seumpama macam sengaja mereka nak tanya macam tu. Walhal mereka dah tahu dah musim COVID lah ni nak jalan balik U ke, kita nak pi merata tempat ke apa semua. So macam benda dah tahu, so jangan kiranya macam sengaja ditanya kan. Betul. So macam benda tu tak adalah memberi tekanan sangatlah kepada Nabila. Saya nampak macam Nabila ni pandai handle masalah tu. Setakat ni kalau ada jiran yang tanya soalan macam tu, saya akan cuba sebaik mungkin lah kan untuk jawab soalan mereka tanya tu, macam jawab elok-elok, macam kita bagi tahu kat mereka kalau kita tak balik U, kita boleh buat pembelajaran secara online dalam dekat rumah kan. So setakat ni line internet pun okey, jadi pembelajaran secara dalam talian ni macam memudahkan lah. Bila line okey, pelajaran tu macam okey. So mereka pun macam okey macam ni. So mereka faham lah sedikit sebanyak pun.
Betul. Kalau macam benda tu dah memberi keselesaan kepada kita, kita nak belajar pun macam senang kan. Betul. Lain pun okey. Betul, semua tu macam kita bolehlah hadap. Hmm. Betul, macam kita pun boleh tahulah macam mana kita nak adjust, macam mana kita nak jawab persoalan jiran-jiran kan, sebab yalah orang tua ni pemahaman dia pun lain-lain sikit kan daripada orang macam kita. Betul. Yelah, pelajaran dulu tak sama dengan pelajaran sekarang dulu. Dulu online tak sangat, sekarang ni macam lebih banyak kepada online. Online juga banyak memberi kebaikan sebenarnya. Betul. Macam online ni kan kita sepenuhnya online. Jadi bila online ni kita 100% ada sepenuhnya tugasan kan. Jadi kita tak ada exam. So macam pembelajaran online ni macam macam memudahkan jugalah untuk student kan, bila 100% tugasan ni student ni boleh fokus untuk buat tugasan dengan lebih teliti lah kan. Betul. Macam contoh kalau 100% assignment tu yang macam contoh buat yang terbaik lah kan. Bila 100% coursework ni. Betul. Okay, Nabila, sebelum nampak ni kan, sesi kita dah nak masa lah nak menceburui kita. Nabila ada apa-apa nak kongsi lagi tak? Masalah Nabila apa ke? Untuk yang sesi malam ni, saya rasa setakat tu je lah kot perkongsian saya dengan Cik Aina malam ni. Terima kasih sebab sudi dengar masalah saya. Alhamdulillah. Saya pun nak berterima kasih juga kepada awak sebab sudi berkongsi masalah kepada saya. Macam awak percayalah kepada saya nak berkongsi masalah. Okay, setakat itu sahajalah sesi kita kongsi. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dengan sesi akan datang. Okey, baiklah Cik Aina. Terima kasih. Terima kasih Nabila. Selamat malam. Selamat malam. Okey, jumpa lagi. Baik, jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.